Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia selalu dan sentiasa mencurahkan berbagai nikmat dan rahmat yang melimpah ruah kepada kita, yang mana tak dapat kita nak bilang banyaknya. Alhamdulillah, dengan rahmat dan nikmat Allah Taala itu, hari ini kita dapat bersama dalam majlis ilmi dengan selamat, dan Allah jauhkan kita daripada bencana alam, bencana perkara yang mana kita tak sukai. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang melanjutkan umur kita dan memanjangkan umur kita sehingga kita berpijak tahun baru bagi Islam. Tahun baru bagi hijrah pada hari ini ialah hari Ahad, 1 hari bulan Muharram 1438. Alhamdulillah, Allah lanjutkan umur kita, dapat kita berpijak tahun baru bagi tahun Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian, alhamdulillah, terkadang kita ni tak sedar masa yang lalu pada kita, sehari demi sehari, seminggu demi seminggu, sebulan demi sebulan, sehingga habis bulan masuk tahun baru pun kita tak tahu, tak khabar. Itu je. Ini daripada sedar tak sedar kita lah, kata umur kita tu kalau
lanjut gitu ya. Dengan berubah masa dan peredaran masa itu, maka itu adalah mengikut kejadian Allah Subhanahu wa taala daripada awal lagi, ya makhalaqas samawati wal ard, masa beredar, masa berpusing ya. Jadi bila tahun tu ia berubah daripada tahun dulu pada tahun baru tu, maknanya kita dapat ada perubahan lah, ada perubahan, ada perubahan. Berubah segala-galanya. Umur kita pun berubah, umur kita berubah. Jadi kalau orang umur 39 jadi 40, 49 jadi 50, berubah dua akar situ tu. Kalau lah kita ikut tahun Islam, ikut tahun Hijrah. Kalau tahun ikut tahun hak sakun ni, dia tak sapa lagi, boleh mukeran bu sapanya. Jadi maknanya tahun perubahan. Maka kita perlu ada berubah, ada hijrah daripada tahun 1437, hijrah pada tahun 1438. Maka kita kena adalah hijrah dalam perubahan hidup kita ni, insya-Allah. Daripada tak molek kepada molek, daripada molek daripada lebih baik kepada lebih molek, lebih baik lagi, kepada yang lebih baik, pada lebih cemerlang dan sebagainya. Itulah kita harap, semoga perubahan kita itu adalah akan berubah. Kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian, munasabah dengan kita wida tahun yang lepas, Zulhijjah 1437, dan kita masuk tahun baru 1438, maka habis bulan yang ke-12, kita masuk bulan pertama. Kita dapati bahasanya sebelum pada kita habis tahun itu adalah kita bar hari raya Aidul Adha. Hari raya Aidul Adha, raya haji ataupun raya Kurban yang mana kita sebut tu. Maka dalam hari raya itu boleh katakan semua tempat sembahyang raya itu ada khutbah belaka. Baca khutbah raya, dia khutbah raya. Tajuk tu ada tajuk yang sama, ada tajuk yang tak sama, tajuk yang tak serupa. Maka raya baru ni adalah saya adalah salah seorang pada orang baca khutbah untuk sidang hari raya tu, dalam bilangan ratusan orang lah, tak sampai ribu, ratusan lah. Tapi azam hati itu nak sampai isi khutbah tu pada kita semua sebanyak mungkin. Isi khutbah yang mana kita kemukakan kepada sidang hari raya hari itu tu, sebolehnya nak sampai lebih pada bilangnya yang ada daripada tu. Maka mulai pada hari ini ni, insya-Allah saya boleh katakan sepatutnya nak mengajar, nak syarah khutbah hak baru ni. Jadi nak syarah, nak penerangan khutbah hak kita baca baru ni, supaya dapat faedah bersama, insya-Allah. Diharapkan bahawasanya semoga bolehlah faedah lebih kurang pada kita semua ni, insya-Allah. Jadi tajuk khutbah kita tu adalah hubungan dengan pengubahan. Jadi oleh kerana kita masuk tahun baru, tahun perubahan, tahun pengubahan, maka insya-Allah pelajaran kita daripada sekarang ni hingga seterusnya sehingga habis isi khutbah ni, kita akan beri penerangan hubungan dengan isi khutbah ni, insya-Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian,
Saya akan kemukakan isi khutbah yang mana saya kemukakan pada Raya Adha baru ni, dan akan beri penerangan, akan beri penjelasan, akan syarah lebih kurang di atas apa yang mana dikemukakan. Baiklah, kita masuk pada isi khutbah insya-Allah, pada penerangan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, suatu keyakinan yang pasti kita tanamkan ke dalam jiwa kita, satu keyakinan kita nak tanam dalam jiwa kita ni, iaitu Allah Azza wa Jal adalah Tuhan yang maha mengetahui, maha bijaksana dan maha kuasa. Ini kita nak tanam betul-betul, tanam wi kemah, tanam wi cerak, tanam wi kejat dari diri kita. Kata Allah Tuhan yang maha mengetahui, maha bijaksana dan maha kuasa. Dialah yang menciptakan alam, tahu alam semua ni, dan menjadikan kesemua makhluk yang ada di dalamnya. Allah jadi semua, ya. Jadi alam ni, dia jadi semua benda yang mana dalam makhluk ni. Itulah Rabbul Alamin. Kita nak baca semua tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kesemua makhluk ini adalah miliknya. Ini kita nak yakin, yakin semua makhluk ni milik Tuhan. Dialah Tuan ampunyanya dan Tuan miliknya. Dia Tuan punya, dia Tuan milik. Termasuk diri kita sendiri. Jangan kita nampak kata makhluk lain itu milik Tuhan, kita ni pecah. Pecah, tak berasa kata milik Tuhan. Tak berasa kata diri kita ni Tuhan milik dak. Duk bila terlembu, kubah, bukit, bukau, laut, sungai, caruk apa tu milik Tuhan belaka tu. Pas kita terlupa, tak ingat, lalai situ. Kita yakin kata diri kita ni milik Tuhan. Hak ni hak mula-mula hak dekat kita, makhluk hak dekat kita, diri kita sendiri. Kita yakin itu. Diri kita adalah menjadi milik Allah Azza wa Jal. Kita rasa gitu. Diri kita milik Tuhan. Dia memilikinya. Dan kita adalah orang yang diamanahkan untuk menjaganya. Jadi kita khabar situ. Dia kita milik Tuhan. Lepas tu kiri kita ni Tuhan amanah kepada kita, suruh kita jaga. Tuhan amanah, taruh amanah pada kita, suruh kita jaga. Mu tengok molek nah diri mu tu, jaga molek. Jaga molek, belah molek diri mu tu. Tu bukan belah makan saja dak, belah hak lain pada makan pun kena belah belaka. Dalam khutbah kita akan cerita benda tu. Dia. Ini sebenarnya, ini benda yang perlu kita tanamkan, yakinkan. Dan kita adalah orang yang diamanahkan untuk menjaganya. Kita diamanahkan oleh Ta'ala untuk jaga diri kita ni dan mendidiknya. Menjaga dia, didik dia kena penjara, amal, ibadat, apa semua banyaklah. Dan pada suatu hari kelak dia akan, diri kita akan kembalinya kepada Allah. Pada suatu hari kelak diri kita nak kelip pada Ta'ala. Duduk sini kena kelip pada Ta'ala. Dan dia akan menanyakan tentang amanah yang telah diamanahnya dulu itu. Satu hari kita nak kelip pada Allah Ta'ala. Ni kita amanah Tuhan. Tuhan kata tanya kita tentang amanah dia. Amanah kepada kita ni. Allah yang menciptakan makhluknya dan dia lebih mengetahui tentang tabiat bagi setiap makhluknya. Allah menjadi makhluk semua ni.
Dia tahu tabiat makhluk semua ni, tahu belaka. Tabiat orang lagu ni, tabiat menata lagu tu, tabiat pekayu lagu tu, dia tahu belaka tabiat benda-benda tu. Dan lebih mengetahui apakah yang diperlu oleh makhluknya. Allah dia tahu, lebih tahu gapo makhluk yang perlu, gapo makhluk yang hendaknya. Dia tahu. Hak ni kita nak tanya yakin diri kita. Apakah yang berfaedah dan apakah yang bermudarat kepada makhluknya. Gapo benda berfaedah pada kita, gapo benda yang mudarat pada kita. Kita tahu belaka. Benda faedah ya suruh kita buat, benda mudarat ya lari kita. Hak yang lari tu yang mudarat dah pada kita tu. Tapi kita tu kadang kita tu tak khabar. Tak khabar. Jadi hak ni benda yang kita kena yakin. Tuhan lagi ada faedah pada kita. Tuhan suruh apa ada faedah pada kita. Semua tu klik faedah pada kita. Dia tahu benda ada faedah, benda ada mudarat. Dan dia telah memberi akal fikiran kepada makhluknya. Tahu akal fikiran pada kita makhluk ni. Kita khususnya kita manusia, tahu akal fikir pada kita. Untuk mereka dapat membezakan antara perkara yang hak benar dan perkara yang batil. Beri akal fikir pada kita untuk kita boleh beza mana benda yang benar, mana benda yang batil. Antara perkara yang baik lagi berfaedah dan perkara yang mudarat kepadanya. Benda mana mudarat, benda mana faedah, tahu akal pada kita boleh fikir benda tu. Boleh fikir benda tu. Dia. Dan dia telah pun memberitahu kepada kita apakah perkara yang berfaedah dan apakah perkara yang mudarat dan tidak berfaedah pada mereka. Perkara yang mudarat, kaya faedah, ia beritahu dah. Hak ni mudarat, hak ni faedah, hak ni tak pakai, hak ni pakai, hak ni baik, hak ni tak baik. Dia tunjuk dah, ya dah. Dia beri akal pada kita. Kita pun nampak. Boleh tengok tu benda tu faedah tak faedah. Dialah yang mengurus dan mengatur ke semua perkara yang ada di dalam alam ini. Allah yang mengurus, Allah yang mengatur semua perkara dalam alam ni. Kaya berlaku apa semua tu Allah yang mengurus. Dia mengatur, dia cakap, dia cakap semua. Dan juga di alam barzakh dan alam akhirat nanti. Di alam ni, alam dunia dan alam barzakh akan datang dan alam akhirat akan datang. Semua adalah Allah yang mengurusnya. Allah yang mengaturnya. Wa huwal alimul khabir. Dialah Tuhan yang paling mengetahui dan paling bijaksana. Dan tidak ada berlaku suatu perkara dalam alam ini mereka kesemuanya diketahui olehnya mengikut pengurusan dan pengaturannya. Tidak ada perkara berlaku oleh alam ni mereka tahu belaka. Semua perkara berlaku oleh alam tahu belaka. Bukan tak tahu dah. Duk berlaku situ musuh situ, perang situ, bos situ, kemarah situ sebagainya. Semua tahu belaka. Dia mengaturnya. Itu dia. Yakinlah kita tentang kebijaksanaan Allah Azza wa Jal dan kekuasaannya. Dan kekuasaannya yang mutlak dalam pengurusan dan pelaksanaan Azza wa Jal, pelaksanaannya Azza wa Jal. Kita yakinlah tentang bijaksana Allah dan kuasa Allah yang mutlak. Allah kuasa mutlak. Nuak gapo boleh dia kuasa mutlak. Dalam pengurusan dia, dalam pelaksanaan dia. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita perhatikan dan renungkan kepada keadaan dan kedudukan umat Islam kita pada hari ini, bila kita perhati, kita tengok pada umat Islam kita hari ini, kita dapati bahawasanya mereka sentiasa berada dalam berbagai problem, muskilah dan berbagai ujian. Kita dapatilah kita umat Islam ni duduk lagu ni sentiasa duduk dalam berbagai muskilah, berbagai problem, berbagai ujian. Uji kita ni banyak kita umat Islam ni, tak beradu ujian.
Pas sekarang banyak ujian-ujian mana Allah ujikan kita ni. Hal ini adalah Allah yang mengatur. Dia lebih tahu. Sebab apa dia uji kita? Dia lebih tahu. Mungkin kita tak tahu hikmat tu. Kita tahu sikit, banyak lagi kita tak tahu. Itu dia. Satu demi satu tidak terputus-putus semenjak kelamaan masa kemari sampai ke hari ini. Tak putus-putus uji atas, tak putus-putus problem dan muskilah berlaku di kalangan umat Islam kita ni. Bermacam-macam. Ada negeri itu lebih teruk, ada negeri ni tak teruk, ada negeri itu lebih kurang dan sebagainya, macam-macam. Kita dengar lah ni banyak-banyak negeri Arab duk berlaku dan sebagainya. Tak putus-putus. Kita dapati bahawa kita umat Islam sentiasa berada dalam keadaan yang amat pahit dan amat tercengang. Maka kita rasalah kata kita ni dalam keadaan yang pahit, tercengang, bengong, bengai kita ni. Bengai lah. Di samping itu didapati banyak pula penyakit-penyakit dalam diri sendiri. Di samping ada penyakit luar tu, banyak pula penyakit di diri sendiri pun ada. Sama ada disedari oleh kita ataupun tidak disedari. Sama ada kita sedar ataupun tak sedar penyakit ni, maka itu adalah duduk pada kita masing-masing lah. Maka penyakit banyak. Jadi kita kena cek penyakit. Kita kena tahu penyakit-penyakit gapo kata mana ada dalam kalangan kita ni. Dalam hidup kita umat Islam penyakit gapo kata. Banyak penyakit sangat. Antara penyakit-penyakit yang banyak ni setengah padanya. Setengah daripada penyakit banyak, banyak lagi daripada kita sebut ni. Hak ni sebahagian daripada penyakit yang mana ada dalam masyarakat kita, dalam umat Islam kita ada. Hak tersebut ni banyak lagi. Antaranya ini penyakit. Kita cek penyakit mari kita dapatinya ada penyakit gapo hati. Yang pertama, ini penyakit pertama. Pertama, penyakit jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, liar daripada Allah, tidak mendekati kepada Allah. Ini penyakit pertama. Kita liar pada Tuhan. Kita jauh daripada Allah Taala. Tak ada dekat kita dengan Tuhan. Tidak takarub pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lemah menaruh harapan ataupun rajak. Harapan kita, rajak kita pada Allah pun lemah. Yang kadang-kadang kita lemah, bila kita lemah, bila kita jauh pada Allah, marilah perasaan lemah ni. Harapan tak lemah, bukan tak ada harap rasa tak. Ada harap, tapi harap benar lain tu berkali lebih besar pada Allah lagi. Harap pada kerajaan, harap pada kebenaran, harap pada harta, harap pada tu. Satu tu bergantung kita pada benda tu lebih pada bergantung pada Allah Taala. Tawakal kita pun lemah tawakal pada Allah. Bukan nafi tawakal, ada tawakal tapi lemah. Kurang kita tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lemah mensyukuri nikmat Allah. Syukur nikmat Allah pun kita lemah. Tahu nikmat cara mana pun kita tak syukur dengan sebenar syukurnya. Ini maknanya bila kita jauh pada Allah tu yang mari penyakit ruhi ni yang mari lalu dah. Tak syukur pada dia, tak harap pada dia, tak tawakal pada dia, kurang semua benda-benda tu. Nauzubillah min zalik. Ini penyakit mana ada masyarakat kita. Kita sedar tak sedar, serah kita lah dia. Setengah hari sedar, setengah hari tak sedar. Setengah hari sedar, setengah hari tak sedar. Tuhan bagi nikmat pada kita, kita lemah mensyukuri nikmat pada Ta'ala. Bahkan terkadang apabila Allah mengurniakan nikmat kepadanya, ia terus sombong datang kebur dengan Allah, tidak peduli kepada kewajipannya dan bermegah-megah dengan maksiat kepadanya. Terkadang bukan sekadar tak syukur saja dak. Ia takabur dengan Tuhan. Sombong dengan Tuhan. Sombong dengan Tuhan. Lah mana sombong dengan Tuhan tu? Dia tak peduli kepada kewajipan yang mana ada pada dia. Kita boleh thumbnail lah ni, thumbnail tinggi, gaji mahal, pekak tinggi dan sebagainya.
Rasa gedebel dia kita. Orang bel lagi budak-budak dah bel. Maya buat dia, kita tak maya tak apa. Takabur tu. Bunyi kata Allah Akbar, Allah Maha Besar. Lah demo tu pergi dia maya kita. Kerja kita ni. Berasa kata ni kita besar dah, kita debel dah, kita dah tamleng dah, kita kerja mahal dah, beratus ribu sebagainya. Mari rasa megah. Ini takabur kata Tuhan bagi. Tak heran kata Tuhan. Tak heran pada bel dan sebagainya, tak heran Tuhan tu bini tak kerubung. Tak apa, kita lagi kaya, kita lagi debel sebagainya. Tak kerubung tak apa, tu budak-budak tu belah budak-budak kerubung, kita lagi tua tak kerubung tak apa dah misalnya. Takabur dia panggil tu. Sombong dengan Tuhan. Tuhan beri nikmat dah. Tak syukur nikmat Tuhan bagi backup pada dia. Tak syukur nikmat Tuhan beri kaya, beri gaji mahal pada dia. Boleh pecang? Pecang. Ada. Juga sampai pecang pun support tu juga. Kalau lah masuk apa dia bulan Tulan ni maknanya pecang ni. Kita pecang dah. Duk tenggak. Boleh gaji tak kena kerja. Hati makan sedap, karaoke gapo, ikutlah gapo saja tu. Beli teratak besar sebagainya, dengan lagu, dengan nyanyi, dengan donteri, gapo tu. Jadi duk suka takabur dengan Tuhan panggil. Tuhan bagi dah nikmat, takabur pula, tak syukur. Nauzubillah min zalik. Tidak peduli kepada kewajipannya, kewajipan tak peduli. Orang subuh pun tak kira, orang zuhur pun tak kira dan sebagainya. Ikutlah apa saja. Nak makan tu makan, boleh makan belaka haram halal pun tak kira. Nauzubillah min zalik. Bermegah-megah dengan bermaksiat pada Allah. Ni bagi tak suka bermegah-megah. Buat maksiat tu bahasa megah. Beli kereta bank baru, dan sebagainya, buka start oleh kata gong bunyi sebagainya ada. Jadi kita ada duit ni, kita kaya ni, pekat kita tinggi sebagainya. Nauzubillah. Ini bagi takabur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kabar tak kabar terserah pada diri kita masing-masing. Kesemua itu adalah hasil daripada kelemahan iman kepada Allah dan tidak kesungguhan dalam beriman kepada Allah. Semua perkara berlaku itu adalah hasil pada lemah iman kita kepada Allah. Lemah hubungan kita dengan Tuhan, maka timbullah benda-benda betul penyakit-penyakit itu. Inilah penyakit yang paling teruk sekali. Ini penyakit yang paling teruk sekali ni. Penyakit jauh daripada Allah, lemah iman kepada Allah, ini penyakit yang paling teruk sekali. Bila tinggal Tuhan tu tak tahu dah lah. Dan menjadi punca kepada berbagai-bagai penyakit yang diikuti selepas padanya. Jadi penyakit hak paling teruknya hak inilah, jauh dengan daripada Ta'ala, pasti orang mari penyakit lain. Bila jauh pada Allah tu, segala gapo tu akan berlaku, lepas tu akan marilah banyak penyakit lagi. Penyakit jiwa, penyakit gapo mari banyaklah ada. Itulah kaum muslimin dan muslimat, hubungan dengan penyakit pertama ialah penyakit jauh daripada Ta'ala. Bila jauh daripada Ta'ala ni, berlakulah perkara yang berlaku. Sebab tu kita dapati, ini sebagai tambahan daripada isi kutubah kita, kita dapati beberapa hadis Nabi SAW yang beri gambaran apa dia hubungan dengan lemah iman dan jauh daripada Ta'ala. Sabda Nabi SAW, Nabi kata, sayati ala nasi zamanun yaq'uduna fil masajid halakan innama himmatuhum ad-dunya fala tujadisuhum fa innahu laysa lillahi fihim hajah. Nabi kata, sayati ala nasi zamanun, akan tiba pada manusia satu masa, yaq'uduna fil masajid halakan yang pakat duduk di masjid, stupuk halakak di masjid, pakat duduk di masjid. Innama himmatuhum ad-dunya, kepentingan mereka tu dunia ya. Kepentingan mereka dunia. Duk cakap hal dunia, situ boleh cakap hal dunia, situ cakap hal dunia. Akan tiba pada manusia satu masa akan datang.
Siapa dak kita lah ni? Siapa dak masa kita lah ni? Dia. Jadi kepentingannya dunia jauh daripada Allah. Kalau itu Nabi kata pala tujalis, jangan duduk dengan sekali mereka tu. Susah duduk sekali dengan yang ni. Pok-pok duk cara ha dunia ni. Situs tupuk, situs meja dia kecak ha dunia, kecak ha dunia ya. Ya terkadang boleh jadi juga dalam jahil ilmi kita apa, duk stupuk-stupuk tu duk kecak ha menego ha gapo. Mari menjadi ilmi misalnya. Tapi mari duk tupuk puak dia, duk kecek ha puak dia ya. Ha menego, ha tane kacek, ha tane timung, ha tane lobok, ha gapo. Ha tu, ha ni dan sebagainya. Jadi ha dunia. Duk di masjid. Nauzubillah min zalik. Nabi kata fa innahu laisa lillahi fihim hajah. Karena Tuhan tak ada hajat pada mereka itu. Tuhan tidak hajat pada mereka itu. Tak ada perlu pada mereka itu. Kalau tu seduk dengan mereka itulah. Jauhkan diri pada mereka itu. Ini satu hadis menggambarkan bila kita tu jauh daripada Allah Ta'ala, maka mari dunia mari dari kita. Ini adalah hadis rawah Abu Nu'aim fil Hilyatul Awliya, sebut dalam kitab Ithaful Jamaah juzuk 1 muka 394. Satu hadis lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, no ayat kata bila manusia ni jauh daripada Allah Taala, dia akan jauh daripada Islamnya. Nabi kata yusikul Islam an yadrus fala yabqa illa ismuh wa yadrusul Quran aw yudrusul Quran fala yabqa illa rasmuh. Yusikul Islam an yadrus aw yudras, HP Islam ni akan dihapuskan. Islam ni HP akan lenyap. Fala yabqa illa ismuh, maka tidak tinggal bagi Islam mereka nama. Sebab manusia jauh pada Allah Taala, lemah iman dia, jadi ikut jauh pada ajaran Islam. Wa yudrusul Quran, dan Quran pun ditinggalkan. Fala yabqa illa rasmuh, maka tidak ada tinggal lagi, tidak ada kekal lagi melekanya rasmuh, tulis saja. Isi Quran tak ada tulis saja. Manusia tak turut Quran, tak bakar Quran. Mana tulis dia tu adalah tulis dia ada. Isi dia dalam amalkan isi Quran dan sebagainya tak ada. Itu hampir Nabi kata, hampir akan tiba keadaan lagu tu. Jadi bila manusia jauh pada Ta'ala, ya akan jauh semua. Ini penyakit-penyakit yang mari tu. Nauzubillah min zalik. Ini hadis yang keluar ni Rawahud Dailami. Tengok dalam Ithaful Jamaah juzuk 1 muka 396. Hadis Nabi lagi hubungan dengan lemah iman dan jauh daripada Ta'ala juga. Nabi kata ya'ti 'alan nasi zamanun. Ya'ti 'alan nasi zamanun ulama'uha fitnah wa hukama'uha fitnah taksurul masajid wal qura la yajiduna 'aliman illa rajul ba'da rajul. Nabi kata ya'ti 'alan nasi zamanun, akan tiba pada manusia satu masa ulama'uha fitnah, ulamanya jadi fitnah, ulamanya jadi fitnah. Hukama'uha fitnah, orang bijaksana pun jadi fitnah. Buat fitnah, ulama buat fitnah, orang bijaksana pun buat fitnah. Nauzubillah min zalik. Satu masa akan tiba. Taksurul masajid wal qura, banyak masjid dan banyak pula qura pembaca Quran. Banyak masjid, banyak orang pandai Quran pun ramai. La yajiduna aliman illa rajul ba'da rajul. Tidak akan dapat seorang yang alim sungguh, mereka seorang lepas seorang. Maknanya ada sikit. Orang alim sungguh yang beramal sungguh tu ada sikit. Ada ramai-ramai tapi jadi fitnahkan pada orang ramai. Nauzubillah min zalik. Sebab tu maknanya Nabi beritahu dah pada hadis lain tu, maknanya orang nak keluar pada fitnah, klik pada kitab dan sunnah. Nak lepas pada fitnah kekacauan ni,
kena klik pada kitab dan sunnah, itu pada hadis yang lain. Jadi kalau kita klik pada kitab dan sunnah, kita akan selamatlah, sebab jaminan pada Allah SWT dah benar tu. Itu hadis tu riwayat Abu Nuaim. Tengok dalam Ithaful Jamaah juz 1 muka 396 juga. Satu hadis lagi, Nabi kata latang qudana ural Islam urwatan kullaman taqadat urwah tashabbathan nas billati taliha fa awwalha naqdan al-hukmu wa akhiruhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Nabi kata latang qudana ural Islam urwatan akan terhurai, akan terhurai rantai Islam ni sekatai. Kalau kata ni akan terucuk, akan pecah tu be sekatai. Pastor. Nabi menggambar ke Islam supaya rata. Islam ni akan terucuk pas sekatai, pas kerak lah. Wa kullaman taqadat urwah tasabbatan nas billati taliha. Bila tujuk sah, manusia tu cari pula hak lepas dia tu. Cari pula lepas dia tu. Sah pula tujuk sah, sah pula tujuk sah pula. Manusia akan ikut dia tujuk lepas tujuk. Pahurai lepas hurai. Fa awwaluhun naqdan al-hukmu. Mula-mula perkara yang tujuk terhurai, kata tujuk mula-mulanya al-hukmu, ialah hukum Allah di atas muka bumi ni. Hak ni mula-mula sekali, hak tujuk. Hukum kat tangan pun tak ada, hukum rejam zina pun tak ada, hukum bunuh balah pun tak ada, je kau habis hak tu dah. Hak ni mula-mula sekali. Dia cerak dah ni. Lah ni negara-negara Islam pun mana ada hak pakai hukum Islam ya? Mana? Maka hukum Allah, hukum Islam dalam bab hudud, dalam bab kisah, bab jenayah, bab apa tu ada. Ini mula-mula perkara yang terlucuk, perkara yang terhurai, perkara yang apa dia terpecah tu baik pada rantai Islam ni al-hukum. Wa akhiruhunna salah. Hak akhir sekalinya salah. Semaya. Semaya ni hak akhir kau terlucuk. Lah ni alhamdulillah dah ada banyak, tak ada apa lagi. Akhirnya manusia tu akan tinggal semaya. Akan tinggal semaya. Lah ni pun ada tinggal semaya tu, bukan tak ada tinggal semaya. Dia bahasa besar sikit, bahasa tak kena semaya dah. Selapis manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga At-Tabarani dengan sanad yang sahih, sebut dalam Ithabul Jamaah juz 1 muka 397. Itulah kaum muslimin dan muslimat daripada penyakit pertama yang mana kita bicara tadi itu, ialah penyakit jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lemah iman. Maka akan berlakulah beberapa perkara yang berikut daripadanya, daripada perkara yang tak molek dalam hidup kita ni. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, penyakit yang kedua yang mana ada dalam hidup kita orang Islam ni ialah penyakit jauh daripada mengikut ajaran kitab Al-Quran dan Sunnah. Jauh daripada kitab Sunnah. Ya pucuk mula-mulanya hak nu, bila ajar pada Allah satu ke Quran pun akan jauh, dengan Sunnah pun akan jauh. Tapi kita sebut juga winapak. Kalau sebut kata jauh dengan Allah satu, nampak atas so tu. Jadi yang keduanya ialah jauh daripada mengikut ajaran Quran dan ajaran Sunnah. Ini penyakit juga ni. Tu saya turut Quran, tu saya turut Sunnah. Quran dan Sunnah ni adalah agama kita dah. Agama duduk situ. Jadi kita tak usah kepada Quran, tak usah kepada Sunnah, mana kita tak usah pada agama kita lah. Itu dia. Malahan menganggapkan mengikut Quran dan Sunnah itu ada suatu perkara yang lama dan lapuk, dan suatu perkara yang jemu dan puas. Kadang yang berasa kata turut Quran ni perkara lama, perkara tu,
puas tu Quran, sikit sunnah, puas jemu orang sunnah ni. Muak dah. Berasa lagu tu. Teruk sunnah ni rasa muak. Sepatutnya muak tengok pulut deriye. Bila makan banyak tu muak tengok tu masa nak mutah dah. Ni supaya tengok sunnah sikit sunnah muak dah. Sunnah lah mana tu? Ini bahasa lagu tu. Na'udzubillah min zalik. Dan terkadang mentakwilkan aku ada sunnah mengikut kemahuan nafsu mereka sendiri. Kadang tafsir Quran, takwil surah tu mengikut nafsu sendiri. Hak ni orang berpengalaman ni. Golongan yang pakai akal fikiran dia. Ya takwil Quran, ya takwil sunnah mengikut bagi nafsu dia. Sebagai contoh takwil Quran mengikut nafsu ni, Tuhan kata al-hajj ashhurum ma'lumatun. Haji itu beberapa bulan yang maklum. Jadi mengikut tafsir dia nya, Tuhan kata al-hajj ashhurum ma'lumatun. Haji itu beberapa bulan yang maklum. Bukan kena buat bulan Zulhijjah. Tak mesti bulan Zulhijjah, bulan lain, tak apa, beberapa bulan yang maklum. Sudah buat bulan-bulan tak apa haji. Tu tafsir ikut otak dia panggil. Ikut nafsu dia. Ikut nafsu dia. Dia. Di sini apabila dapati suatu umat itu jauh daripada Allah Azza wa Jal, maka mereka akan jauh daripada pimpinan Quran dan Sunnah. Juga bila manusia itu jauh daripada Allah, dia akan jauh daripada pimpinan Quran dan Sunnah. Quran itu Allah dah, Sunnah pun Allah juga melalui lidah Nabi SAW. Jadi bila jauh daripada Allah mula-mula tu, dia kena jauh lah daripada Quran dan Sunnah. Maka dari situ mereka akan ditimpa pula berbagai-bagai penyakit yang banyak yang berikutan pada itu. Jadi bila tinggal lagu tu, bila jadi lagu tu keadaan tu lagu tu, ia akan marilah penyakit banyak penyakit akan mari. Na'udzubillah min zalik. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, munasabah dengan penyakit yang keluar yang mana kita bicara sekarang ni ialah jauh Quran dan Sunnah dengan mengikutkan akal fikiran dan hawa nafsu ni. Kita dapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata satabtariku ummati ala bid'in wa sab'ina firqah a'zamuha fitnatan ala ummati qaumun yakisuna al-umur bi ra'yihim fayuhilluna al-haram wa yuharrimuna al-halal. Nabi kata satabtariku ummati ala bid'in wa sab'ina firqah, akan berpecah umatku ni sampai pada 70 puak lebih. 73 puak. 70 puak lebih Nabi kata. 70 golongan lebih. Umat Islam ni akan pecah, umat dia akan pecah sampai 70 puak lebih. Bawa ideologi macam-macam, bawa fikiran macam-macam. A'zamuha fitnatan ala ummati, yang paling besar, yang paling bahaya fitnahnya di atas umatku ialah kaumun yakisunal umur bi ra'yihim, ialah kaum yang ukurkan segala perkara tu ikut otak dia. Hak ni hak paling bahaya pada umatku sekali. Ialah mereka yang kira semua perkara tu, dia kiyah perkara tu dengan fikiran dia. Dia tinggal Quran. Dia tak tinggal Quran apa, dia tafsir Quran, dia buat Quran tu mengikut bagi fikiran dia. Yakisunal umur bi ra'yihim, mereka kiaskan, ukurkan segala perkara tu mengikut otak mereka itu. Kalau itu bila ikut otak tu fayuhillunal haram, maka mereka akan menghalalkan benda haram. Sebab apa otak? Menghalalkan benda haram, wa yuharrimunal halal, dan akan haramkan benda halal. Sebab apa otak?
kira mudah-mudah pakai otak. Agak buat ngagapo agak. Kalau dulu tu ngetuak, ngetuak, tuak tah, pas tuak tah tu hare kau pakai, hare ke halah, halah tak hare, pasti ia gelegak, jadi agak, dia gelegak dia agak. Pasal dia agak pun dia berubah gapo. Dulu dia tuak, lah ni dia jadi dia gelegak. Dia gelegak. Ada. Pas makan aku duk gelegak pun jadi kananya dia asal-asal hal benda cuci, benda halal. Jadi kalau mabuk pun tak apa. Bagaimana dia mabuk mudah dia jadi agak. Dia pakai akal kerana asalnya cuci. Lepas tu buat je habis gelegak tu ia cuka. Cuka tu halal lah. Tengok tu. Mana cuka tu halal segi syariat halal lah bila dia cuka sendiri tu. Kalau duk gelegak jadi agak tu mabuk. Mabuk. Haram makan tu mengikut syariat Islamnya. Tapi orang pakai otak ni apa salahnya? Masa gelegak pun ya asal cuci ni mari pada akal. Supaya juga arwah buat dengan buah hunak, dengan buah zabik. Ya asal apa? Asal buah zabik. Halal ke halal? Halal. Bah, gigi gendai, gigi rebuk, gigi dolar air tu, ya jadi gelegak juga apa jadi agak tu. Ya asal halal apa tu? Pakai otak ni, pakai otak. Sebab buah kayu halal mula-mula dah. Maknanya ini adalah kiyah benar hak semua kau ngakal dia. Lepas tu ia akan menghalalkan benda haram tu. Bila haram dah pun halal sebab klik pada asal. Ini panggil kiyah yakisul umur bi ra'yihim. Yalah ni terkadang kita tak nampak supaya jurak orang ada isak tu rokok lah, lebih pada rokok lagi lah jelas tu dia buat makan kayu juga tu buat hunak buat apa semua boh tu isak pro isak yang panjang isak pro halal sisi dia tu supaya rokok kita juga buat dah terbakar pada terbakar juga pun benda suci benda suci. Pakai kita isap apa? Jadi gananya. Ya asal benda suci. Semua ni pakai otak panggil. Hak ni lah hak Nabi duk bimbing yang paling bahaya pada umat dia nya orang yang pakai otak dia kias segala perkara tu dengan otak dia. Maka dia akan menghalalkan benda haram bila halal belaka. Ada. Jadi dan wa yuharimun halal. Benda haram tu jadi halal. Dia benda halal tu jadi haram. Ada. Benda halal jadi haram. Benda haram itu jadi halal. Inilah hak Nabi itu dia kata yang paling besar petunah pada umat dia puak ni. Dan perkara lagi pun supaya akan mari pakai otak dia. Zina pun tak apa. Zina pun tak apa. Manusia yang nak pada tutup dia. Apa-apa kita sekat dia nya. Sit bagi seseorang. Duk lagi buat apanya? Ya zina. Gapo usuk demo? Degaduh pun dengan demo. Dia semua Tuhan. Perkara hak peribadi, duk gaduh apa? Jadi dia kias semua perkara tu, dijadikan semua perkara akhirnya semua perkara hak haram tu dia halal. Inilah yang Nabi paling bimbing dan Nabi beritahu kata inilah orang yang paling bahaya pada umat dia. Ini hasil pada pertama kali jah pada Allah dan jah pada Quran dan sunnah. Akan lahir lagu ni. Itulah hadis riwayat At-Tabarani fil Kabir dan Al-Bazar dan tengok dari Ithaful Jamaah juzuk 1 muka apa dia 265.
Satu hadis lagi apa dah riwayat pada tabi'i, daripada tabi'i, bukan daripada Nabi, tak daripada tabi'in. Ad-Dhahhak annahu qala ya'ti 'alan nasi zamanun takthuru fil ahadits hatta la yabqa al-mashab alaihi hatta la yabqa al-mashab alaihi al-ghubar la yunzar fihi hatta la yabqa al-mashafu alaihi al-ghubar la yunzar fihi. Ini perkataan Dhahhak. Perkataan Dhahhak macam ni maknanya dia kata perkara yang akan datang. Ini menunjukkan bahawasanya ada hadis, ada hukum marfu', hukum hadis ni diakad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab perkara yang tak boleh kata dengan akal fikir dia kena ada sanad pada Nabi, tapi tak ada lafaz Nabi dak. Ini lafaz Ad-Dhahhak kata la ya'ti 'alan nasi zamanun, akan tiba pada manusia satu masa takthuru fihi ahadits, banyak cakap, banyak kecek, kecek banyak, ahadis banyak, berita ni cerita ni banyak. Sepuluh ni lah surat khabar, surat gapo tu banyak cerita sebagainya. Itu masuk dalam hadis bakar tu. Ada Facebook hatta ni banyak. Dia banyak. Hatta yabqa al-mashafu alaihi rubat, sehingga tinggallah mushaf tu, tinggallah Quran tu alaihi rubat. Dak berdebu atas Quran. Hal lain tu banyak cakap, banyak cerita, tapi Quran tu tak ada debu situ, tak ada ambil baca apa dak, tak ada kira apa dak. La yunzar fihi, tak ditengok kepada Quran tu dalam pada mushaf tu. Ni yang tertinggal Quran. Bila tinggal Allah Taala, akan tinggal Quran dan akan tinggallah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebut dari Ithaful Jamaah juzuk 1 muka 425. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, inilah dua perkara yang mana kita dapat tinjaukan pada hari ini untuk kita tu tahu kata penyakit yang mana ada dalam kita. Pertamanya tadi jauh daripada Allah Taala, yang keduanya jauh daripada mengikut ajaran Quran dan Sunnah, yang mana akan mari lepas dari itu banyak penyakit lagi. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, sebelum pada kita nak habiskan perjalanan kita hari ini, sebagai pengingatan pada kita bahwasanya kita hari ini adalah sebagai satu hari bulan Muharram 1438 Hijriah, dan seminggu lagi kita akan jumpa dengan apa dia, hari Tasu'a dan hari Ashura. Takut terlupa, saya ingat pada kita ada seminggu lagi, supaya kita tu ada dapat mengikut sunnah Nabi SAW dalam menjalankan hidup kita ni, ialah sunat kita puasa hari Ashura, hari 10 Muharram. Dan di samping itu sunat pula kita puasa sehari sebelum padanya ataupun sehari lepas padanya. Dan sehari sebelum padanya ialah hari Tasu'a, hari yang ke 9. Hari 9, hari 10, 2 hari kita puasa ada, insya-Allah. Itu adalah kerana kelebihan yang mana kita tahu dah diampunkan dosa setahun tu, dan Nabi sangat menggalaklah untuk kita puasa hari Ashura, hari yang ke-10 daripada Muharram, serta hari 9 daripada Muharram. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, tempat kita ni biasanya hari Ashura tu bubur surga lah. Ambil pada Ashura jadi surga. Jadi terjemah Melayu tu surga. Hari Ashura bubur surga. Jadi kalaulah kita buat bubur surga hari tu jadi kalau makan hari tu juga tu, maknanya supaya nak lawan hadis Nabi dah tu. Nabi suruh puasa, kita mari pakat bubur surga, lepas tu pakat makan. Kalau buat bubur surga, lepas tu pakat buka puasa, okey, tak apa. Dia pakat bubur surga hari tu, lepas tu padah ke semua tu mari buka puasa bubur surga, bukan makan hari tu dak. Pakat puasa hari Ashura tu.
Lepas tu buka pasal ubur surah. Okey, tak apa. Boleh? Buat ubur surah ni tak ada nah yang larang. Cuma hidup buat duk lawai hari tu supaya tak lawai sunnah Nabi. Nabi suka puasa, kita tak jangan puasa, kita makan. Bukan makan sore dok pagi ramai pula. Wak hari ada kapur wak mari, ada kacang, ada jagung, ada pisang, ada apa, wak mari. Jadi supaya tak nak lawai sunnah Nabi lah situ tu. Itulah yang mana perlu kita ambil mulahazah, ambil perhatian. Nak buat busura makan okey tak ada apa. Tapi jangan pakat makan hari Asyura tu. Kalau pada hari Asyura pun buat tak ada apa. Jadi itu bagi panggil tu Pak Penny kita. Bagi panggil tu benda budaya Melayu ni, bak makan tu okey, budaya Melayu ni. Bak makan okey. Bak makan nak sangatlah. Sebab tu apa dia pepatah Melayu dan apa dia pepatah Melayu kata, kalau duk sore orang Melayu ni buat apa duk sore? Kalau duk sore buat apa? Tidur duk sore buat apa? Tidur. Kalau 2 orang buat apa? Kecek. Ada guru orang kecek, siapa muka apa tak apa kecek. Kalau 3 orang makan. Apa 3 orang? Kita kena pisah lah. Buat bubur ke apa nak makan. Hari supaya. Jadi bak makan ni dengan ramai-ramai tu suka buat kita ni. Orang Melayu ni. Kalau tak buat 3 orang nak kata kita pakat buat gapo dok bina gapo tak kira dia. Kira-kira nak makan. Kau tak boleh buat apa pakat pergi kedai. Kira makan. Ini adalah budaya Melayu kita. Tahun baru ni kena ubah dah. Masuk tahun baru hijrah ni 1438 kena ubah dah. Budaya yang mana bercanggah dengan Islam tu kena tak awak pelai. Potong tu bik dah. Ambil budaya hak tak menyalah dengan Islam. Okey tak apa. Hak tak menyalah dah. Dan tabiat kita pun kita akan ubahlah insya-Allah. Itulah kita harap semoga tahun baru ni adalah tahun yang perubahan yang mana agak pergi pada lebih baik insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.